Buat Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI untuk mengkaji pengendalian kes kedaulatan Pulau Batu Putih, Batuan Tengah dan Tubir Selatan bukanlah untuk mencari kesalahan mana-mana pihak, tetapi untuk mencari jalan penyelesaian bagi kedua-dua negara. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Undang-Undang dan Reformasi Institusi Datuk Seri Azalina Othman Said berkata, rakyat Malaysia terutamanya rakyat negeri Johor wajar diberikan penjelasan mengenai sebab dan faktor sebenar yang mendorong keputusan untuk tidak meneruskan permohonan semakan dan tafsiran di Mahkamah Keadilan Antarabangsa. Beliau menegaskan bahawa kerajaan Madani di bawah pimpinan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim tidak akan berkompromi dalam hal-hal yang melibatkan hak, kedaulatan dan maruah negara. Penubuhan RCI dilakukan atas perkenan Sultan Ibrahim untuk menjalankan siasatan yang lebih mendalam berdasarkan laporan akhir oleh pasukan petugas khas semakan Undang-Undang Kes Kedaulatan Batu Putih, Batuan Tengah dan Tubir Selatan. Laporan RCI akan diserahkan kepada Sultan Ibrahim dan Jemaah Menteri untuk tindakan selanjutnya serta menyatakan komitmen kerajaan untuk memastikan laporan itu dibentang di Parlimen. Ahli Parlimen Paya Besar Datuk Muhammad Sahar Abdullah menyuarakan pendapatnya bahawa sudah tiba masanya bagi kerajaan untuk mewujudkan Community-led Local Development Policy. Menurut beliau, polisi ini akan mewajibkan syarikat-syarikat yang memenangi projek mega bernilai 500 juta ke atas untuk menyediakan dana khas sebagai tanggungjawab sosial korporat CSR bagi pembangunan bakat tempatan dan setempat yang holistik untuk menyokong perkembangan ekonomi tempatan. Beliau berkata bahawa polisi ini mirip dengan pelaksanaan program kerjasama industri ICP offset yang diperlukan dalam dasar perolehan kerajaan di Kementerian Kewangan dan Kementerian Pertahanan. Menyentuh berkenaan dasar pelancongan, beliau yang juga pengurusi backbenchers menyeru kerajaan dan rakyat untuk memanfaatkan Tahun Melawat Malaysia 2026 terutama dengan pemilihan Malaysia sebagai pengerusi ASEAN 2025 yang dijangka akan membuka peluang ekonomi dan pendapatan. Beliau menyeru kerajaan agar usaha membawa masuk lebih ramai pelancong asing yang berkualiti dan mampu berbelanja lebih dipertingkatkan selain meminta agar pemain industri lebih bersedia. Kongres Ekonomi Bumi Putra 2024 yang akan diadakan bertujuan untuk membincangkan pendekatan baharu dalam memperkasakan semula ekonomi Bumi Putra tanpa mengetepikan kaum yang lain. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata terlalu banyak ruang yang perlu diisi selepas 5 dekad Kongres Ekonomi Bumi Putra siri kedua diadakan. Beliau menyatakan rasa tercabar apabila melihat pelbagai wacana selama 58 tahun berkaitan dengan KEB dibincangkan secara terperinci namun ia tidak berkaitan dengan ekonomi. Justru beliau berkata terdapat keperluan untuk mengisi kembali ruang tersebut untuk memastikan kedudukan Bumi Putra terus seimbang dalam kehidupan sebagai rakyat Malaysia. Sebuah akhbar melaporkan Kongres Ekonomi Bumi Putra 2024 akan dijadualkan berlangsung dari 29 Februari hingga 2 Mac dengan objektif utama untuk memperkasakan agenda Bumi Putra dalam 10 sektor ekonomi negara. Ia menjadi salah satu agenda penting kerajaan Madani dalam merombak dan melonjakkan pembangunan sosioekonomi Bumi Putra secara menyeluruh agar berkembang maju secara progresif dan inovatif. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Undang-Undang dan Reformasi Institusi Datuk Seri Azalina Othman Said memaklumkan bahawa kerajaan sedang berusaha untuk menangani isu jenayah dalam talian dengan lebih serius. Beliau berkata kerajaan telah mengambil langkah-langkah penting termasuk merangka akta baharu yang melibatkan pertukaran tentang tata cara dan penguatkuasaan Key Switch yang bertujuan untuk meningkatkan keselamatan digital di negara ini. Tegasnya langkah ini adalah respon terhadap perkembangan teknologi kecerdasan buatan AI dan peningkatan kes jenayah cyber yang semakin dapat perhatian. Selain itu, penelitian juga sedang dilaksanakan bagi memperbarui undang-undang yang sedia ada termasuk Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram Kanun Keseksaan Akta 574 yang kerana tata cara jenayah Akta 593 bagi membolehkan pengembalian wang penipuan kepada mangsa-mangsa. Menurutnya terdapat keperluan segera untuk mencipta satu sistem K-Switch melalui perundangan bagi memberhentikan aktiviti penipuan dalam talian secara serta-merta di platform-platform dalam talian di Malaysia. Angka ini menunjukkan keseriusan kerajaan Madani dalam menangani isu jenayah dalam talian demi keselamatan dan kesejahteraan rakyat. Badan Perhubungan UMNO Negeri Kedah mengucapkan takziah atas pemergian Allahyarham Datuk Muhammad Rozai Syafian yang telah meninggal dunia semalam pada usia 69 tahun. Pengerusi UMNO Kedah Datuk Seri Mazli Khalid mengucapkan takziah kepada keluarga Allahyarham terutama kepada isteri Datin Paduka Khalijah Rasali. Beliau menyatakan bahawa kehilangan ini amat dirasai oleh UMNO Negeri Kedah terutamanya kerana jasa Allahyarham semasa berkhidmat sebagai Setiausaha Badan Perhubungan UMNO Negeri Kedah, Ketua UMNO Bahagian Pendang dan Speaker Dewan Undangan Negeri Kedah.
Allahyarham pernah berkhidmat sebagai pegawai takbir diplomatik sebelum terjun ke dunia politik untuk berkhidmat sebagai setiausaha politik. Kepada Allahyarham Tan Sri Sanusi Junid dan juga ahli Dewan Undangan Negeri Sungai Tiang pada tahun 1969. Allahyarham juga pernah berkhidmat sebagai setiausaha Badan Perhubungan UMNO Negeri Kedah tahun 1996 sehingga 1999 untuk pertama kalinya, dan kemudian sekali lagi dilantik menjawab tugas itu pada tahun 2016 sehingga 2018.